والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 24. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa qad su'ila al-qadi Abu Bakr ibn al-Arabi an rajulin qala anna aban nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nari فأجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ولا أذى أعظم من أن يقال أن أباه في النار. 26. Tengah. Dan wajib atas kita i'tiqad amanah. Tuh. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib atas kita i'tiqad, wajib bagi segala nabi-nabi dan rasul itu amanah. Artinya kepercayaan. Maknanya Allah Ta'ala pelihara mereka itu daripada buat apa-apa yang ditegahnya, sama ada yang sudah ditegahnya atau yang lagi akan ditegahnya, sama ada ketika sudah balighnya atau belum balighnya, sama ada sudah jadi rasul atau belum jadi nabi dan rasul, sama ada tegah haram atau makruh, bahkan khilaf aula pun mereka itu tiada buatnya. Situ tak? Hadirin sekalian, syukur pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat besar kita menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi nikmat besar lagi, kita dapat Islam sejak kecil melalui Islamnya mereka. Kita pun dapat Islam melalui mereka, sebab mereka. Alhamdulillah. Syukur dibesarkan kita dalam satu masyarakat Melayu Islam yang banyak perkara dapat ikut junjung perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedarkan kita kefarduan untuk ilmu. Khasnya ilmu untuk belajar, berguru. Khasnya mengenal apa Islam yang kita dah dapat dan macam mana nak mengenal agama Islam ini. Khasnya mengenal agama Islam mesti mengenal siapa yang bagi agama itu kat kita. Itulah mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan apa yang dibawa datang oleh Rasul itu, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam satu majlis ilmu untuk kita insya-Allah nak meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita ada gila masih duk bicara dalam bab Rasul.
sifat kita nak masuk bicara secara khas malam ni, insya-Allah mengenai sifat amanah. Siddiq, amanah. Itu dia kata wajib atas kita, i'tiqad kita tu, orang Islam beriman, wajib berpegang sungguh-sungguh segala nabi-nabi dan rasul itu amanah. Apa maksud amanah? Terjemah asal kepercayaan. Itu bukan selesai lagi tu. Apa makna kepercayaan amanah ni? Maknanya Allah Ta'ala pelihara mereka itu daripada apa-apa yang ia tegah. Jadi antara makna amanah yang biasanya kita dah pakai dalam bahasa Melayu kita, maksum. Wajib berpegang Nabi Rasul ni maksum. Tak ada apa-apa perbuatan yang nama dosa. Perkataan belakang ni yang kena perhati sangat kerana dia memberi satu format dan kaedah yang cukup besar untuk kita beriktikad dan beriman siapa Nabi dan Rasul ni. Jadi apa-apa pelajaran yang kita belajar selepas ni, baik tengok jumpa Quran ataupun hadis, mestilah diselesaikan dengan format dan kaedah yang telah diberi ni. Apa dia? Nabi ni maksum, Rasul maksum. Bila maksum? Ni dia nak sebut. Maksumnya Nabi Rasul ni, ataupun tak khianatnya Nabi Rasul ni, amanahnya mereka ni, mereka tu amanah dan dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada buat apa-apa yang Allah Ta'ala tegah, sama ada sudah tegah ataupun yang lagi akan ditegah. Itu satu ke. Sekalipun dia belum jadi Nabi Rasul ataupun dah jadi Nabi Rasul, belum lagi ada tegahan mungkin satu masa yang akan datang. Tapi Allah Ta'ala memang kita wajib berpegang, maksumnya Nabi Rasul ni, mereka tak akan ada sama sekali buat dosa sekalipun. Tegahan tu benda yang akan datang berlaku kat dia. Memang dia tidak ada buat apa-apa dosa yang akan datang. Takkan ada. Itu satu. Sama ada ketika sudah balighnya ataupun belum balighnya. Sama ada keadaan Nabi Rasul ni sudah balighnya ataupun belum balighnya. Sama ada belum dia baligh ataupun sudah baligh. Belum baligh maksudnya kanak-kanak. Jadi tidak akan ada Nabi Rasul istilahnya buat dosa salah, haram, makruh, khilaf aula, bahkan sentiasa di atas akhlak yang mulia. Walaupun belum terima wahyu lagi, Allah Ta'ala dah pelihara dia dengan peliharaan macam ni, walaupun belum baligh, tapi dah dipelihara daripada buat apa-apa nama haram, makruh, khilaf aula. Satu, kalau ada kisah, saya tengok itu nak sebut ataupun tidak, tapi prinsip yang sama. Apa dia? Kisah Nabi Ibrahim jual berhala. Jual berhala ni benda salah tu kan. Jual babi pun salah, tambah jual berhala. Jual berhala untuk orang sembah, salah tu kan. Jadi kisah Nabi Ibrahim jual berhala tu pastikan dapat cerita yang murni. Kalau ada orang cerita dia kata Nabi Ibrahim jual tu masa dia kecil, masa tu dia belum balik jadi Nabi, jadi Rasul lagi, jadi dia jual berhala, tak salah pada dia. Tak. Kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah kita tak kata macam tu. Tak syarah macam tu. Bahkan mengikut kaedah mereka, atas kita duk bicara ni, Allah Ta'ala maksum dengan mereka ni sejak pada lahir lagi. Bila lahir maksudnya kanak-kanak sekalipun tidak akan ada perbuatan salah, khianat, berdosa, khilaf aula, dipandang hina, lekeh atau seumpamanya, yang akan menggagalkan misi dan visi mereka sebagai Rasul nanti bila mereka dah jadi Rasul. Semestinya Allah Ta'ala dia sudah melihara apa-apa hujah di kalangan umat Nabi dan sesuatu Rasul yang bakal diutus Nabi dan Rasul tu kepada mereka, untuk umat itu nanti akan menggunakan hujah sewaktu mereka sebelum jadi Nabi Rasul untuk menjadi sabab penolakan di atas apa yang dibawa oleh Nabi Rasul tersebut. Atas kisah Nabi Ibrahim ni, kalau andai kata kecil-kecil dulu dijual berhala, dia besar jadi Nabi Rasul, lepas tu dia kata jangan sembah berhala, apa akan jadi? Orang akan boleh kata tau, dia kata apa?
Kecil-kecil kau yang jual berhala kat kami. Okay. Satu atas pengajian saya duduk mengaji, Tok Tugu sebut Nabi Ibrahim ni kecil-kecil atas kata cerita tu, andai kata dia sahih betul jual berhala, kena faham. Jual berhala tu dia bukan jual bagi laku, tapi dijual dengan keadaan dia dah bagi tahu dah apa benda berhala ni. Arahan memang suruh jual, tapi dia jual. Seingat saya duduk ngaji dulu kata Tok Guru sebut, kata-kata dia waktu dia bawa berhala untuk dijual tu, dia kata man yabi' ma la yadurru wa la yanfa', man yabi' ma la yadurru wa la yanfa', siapa nak beli benda yang tak boleh bagi mudarat ataupun manfaat, siapa nak beli benda yang tak boleh bagi mudarat ataupun manfaat, siapa nak beli? Boleh faham? Okey tak okey? Okey tak okey macam tu? Okey lah. Cerita tu bagi murni macam tu. Satu, kita mengaji, kalau mengaji daripada Tok Guru betul tuan-tuan, kita dengar cerita Nabi Rasul sedap, best, sedap lah. Kita dengar cerita daripada orang yang tak faham cerita Nabi Rasul ni, pening kita dengar. Hari tu rasanya saya ada sebut mengenai kisah Nabi Adam atau buat dosa tu sekali lalu. Ni kisah Nabi Ibrahim pula. Kalau Nabi Adam ada yang kata yang tu dia belum jadi Nabi Rasul lagi. Satu dia makan bakhuldi, dia buat dosa sebelum jadi Nabi. Tak betul. Tak betul tu atas kaedah kita jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang di atas prinsip Nabi Rasul ni mereka maksum. Kalau nisbah dia lahir daripada mak ayah dia sejak lahir. Kalau daripada mula penciptaan macam Nabi Adam tu, daripada mula dicipta tak ada apa-apa nama dosa. Memang tak ada dosa. Ada yang kata Nabi Adam ni dia buat khilaf aula, kata dia. Nabi Adam ni buat benda khilaf aula. Maksudnya kalau dia makan buah khuldi tu, yang ni khilaf aula. Sepatutnya dia tak makan, tapi dia makan. Jadi khilaf makan tu khilaf aula, menyalahi yang lebih utama. Sepatutnya molek lagi, sepatutnya tak makan. Tak. Yang tu bukan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kaedah kita memang Nabi Adam tak makan atas nama dosa sama sekali. Tapi dia makan tu di atas pilihan. Ada benda yang setelah saya cerita itu, yang besar dasar dia, kalau tak dengar, tak faham cerita pun, prinsip macam ni. Apa dia? Nabi Adam takkan ada benda nama buat dosa. Siap, selesai. Satu, kita bila mengaji di atas prinsip yang betul dah, bila ada dengar cerita tak betul, kita dah boleh ada satu penapisan untuk menerima cerita tu, untuk kita nak menilai dia dan kaya ukur adakah cerita tu betul atau tidak. Atas saya duk bercara tadi kisah Nabi Ibrahim AS. Yang sebelum tu kisah Nabi Adam. Yang tu pun kalau agak tak selesai, ada apa-apa muskil lagi yang masih belum jelas, tanya. Sebab kita kadang tak bertanya tu, pening tu. Ada orang dia tak pernah belajar pula tu, belajar hak pening. Waktu dia dengar kita, dia kata kita yang pening. Ni masalah juga. Memang zaman lah ni, zaman tu lah tuan-tuan, zaman pening. Orang akan jadi celaru dalam bab ilmu. Hak dan batil orang dah susah nak kenal. Jangan kata orang awam, ustaz-ustaz pun dah tak boleh nak kenal mana betul-betul ustaz. Apatah lagi lah ni ada istilah ustaz-ustaz selebriti, ustaz-ustaz apa? Program-program selebriti, apa dia panggil program-program tu? Ustaz-ustaz, ustaz program reality, PU, imam muda, sorry lah kan, nak sebut PU macam nak kutuk-kutuk demo pula. Tapi program tu dia seolah-olah memertabatkan siapa yang menang tu, Johan ni, inilah tokoh yang paling pakar dalam agama. Contoh pencetus umat, inilah pencetus umat yang paling besar sekali untuk membangunkan umat Islam daripada ketiduran. Ya ke? Tapi kita tengok kadang-kadang macam dia pun tidur. Sikit dah saya punya bahasa gitulah. Yang ni berhati-hati juga zaman sekarang. Macam-macam pahaman manusia dalam agama ni kan. Jadi orang yang betul-betul tok gua alim ulama, dia tak mau pakai. Dia pakai kepada yang program reality, ustaz selebriti, yang mana selalu masuk TV, yang mana yang selalu, apa nak sebut ditonjolkan, apa lebih kurang macam itulah bahasanya kan. Ustaz yang kadang masuk dalam parti, ustaz yang dapat degree, itulah saya punya bahasa macam itulah tuan-tuan. Ya, memang macam tu kan, kalau kita boleh lihat. Kalau dia orang kata atas kata ada sijil, ada PhD. PhD ni
Kalau orang yang faham PhD ni kan, dia akan tahu PhD ni game aja. Kan kalau nak buat PhD lah, saya boleh buat PhD apa? Berapa ramai penduduk Bali Menawar datang ke masjid? Saya punya assignment hak tu lah. PhD. Kau ada faedah apa pun? Kalau istilahnya membongkar keaiban penduduk Bali Menawar. Boleh faham saya sebut apa tak? Untuk saya dapat PhD tu. Bila dapat PhD ni, game ni apa dia? Ada title PhD tu. Walaupun sebenarnya kajian saya tu bukan untuk saya nak pakai dalam semayang ke solat ke, nak jadi iman takwa, jadi orang mukmin muttaqin, dapat buang sifat mazmumah, boleh dapat sifat orang mudah, bukan ada. Tapi nak tunjukkan pakar dalam bab hukum, ingat semua permasalahan nahwu, soroh, balaghah, tafsir, hadis, bukan ada pun. Tapi di atas title PhD tu, dia dapat macam, dah dapat game itu. Game apa? Orang ramai akan kena terima cakap aku pasal aku ada PhD. Padahal PhD dia tak laku kan? Maksud apa? Siapa nak pakai PhD buat kajian berapa ramai orang Bali Menawar datang masjid? Berapa populariti dia boleh buat peratus satu siap nama kan? Tok Imam yang selalu bertugas, yang Imam Ponteng, Bilal Ponteng, semua dia tulis. Masjid bocor tak bocor apa semua dia cerita kan. Contoh. Faktor-faktor tak datang masjid. Pasal ada masjid lama, ada masjid baru apa orang datang, masjid lama apa orang datang. Kalau di atas dasar itu buat PhD, apa nilai PhD? Tapi game dia ada PhD. Satu, seingat saya tutup guru, kalau tutup guru pondok ni, dia bukan gaduh tentang PhD, periksa ni tak ada kan. Tak ada langsung. Periksa ni, apa saya nak sebut? Tak ada hati dia memang untuk manusia ni diberikan nilaian di atas peperiksaan yang mereka lalui. Bukan sistem dia, sistem peperiksaan. Sikit itulah. Apa itu kalau bukan sistem peperiksaan apa? Dia lebih pada sistem apa sebenarnya yang realiti, wakil, hidup kau macam mana. Memang kau ni reti tak reti hukum hakam. Takwa tak takwa, taat tak taat pada Allah Ta'ala. Itu yang dilihat, yang dia ajar. Satu, kalau tengok pondok-pondok, dia bukan ada periksa. Kalau ada periksa pun katalah, kalau nisbah zaman dulu ada pondok-pondok institusi agama yang dia ada muadalah dengan Musir umpamanya, antaranya. Supaya sijil yang dia keluarkan tu diterima dan diiktiraf oleh Azhar untuk boleh diterima sebagai pelajar, baik tahun pertama ataupun di ma'had dia atau seumpamanya. Dengan sebab tu dia adakan sistem peperiksaan. Itu saja. Tapi nak kata dengan peperiksaan tu dia boleh pakar, tidak juga. Kalau kita duduk sekolah, saya tak tahulah tuan-tuan, saya pun duduk sekolah tuan-tuan. Kalau budak-budak yang memang target atas peperiksaan ni, tambah sekolah-sekolah yang istilahnya dapat skor A, straight A dan sebagainya, macam MRSM apa ke sekolah-sekolah macam tu lah. Dia kalau nak ambil SPM tu, bulan 3, bulan 4 dah habis silibus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nak masuk periksa tu, latihan aja. Tubi, supaya dimahirkan dengan kaedah nak menjawab soalan. Tu je. Sampai budak-budak pun jemu. Kenapa? Buat apa? Pentingnya boleh jawab soalan. Boleh jawab soalan, dah berjaya dah tu. Sedangkan semata-mata untuk skor dalam peperiksaan aja. Realiti ilmu yang dia belajar, dia faham, tak faham, boleh praktik, tak boleh praktik, apa dan seumpamanya. Keadaan hidup dia beriman, tak beriman, takwa, tak takwa, jaga, tak jaga syariat. Bukan benda tu dia ambil besar dalam pelajaran. Kita sendiri pernah duduk dalam sistem tu. Kalau kita duduk sekolah tu, saya sendiri pun dulu sekolah kebangsaan juga. Saya boleh rasa, saya punya sistem tu duduk macam mana tu. Hari-hari dia asuh pelajaran, ni jawab biasa. Jawab biasa. Dah lah. Kira boleh jawab biasa cemerlang ni, kira cemerlang lah. Padahal ada yang cemerlang sampai subuh pun tidak. Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Pakai seluar pendek. Senaman, pendidikan jasmani tu, pakai seluar pendek. Tapi ada orang yang, dia peksa tak cemerlang, tapi jaga aurat, pakai seluar panjang. Zaman saya lah, senaman pakai seluar pendek ke. Saya tidak lah. Saya yang kelahi selalu dengan cikgu. Mana mahu seluar pendek. Baik. Jadi asal saya nak sebutnya ialah kepada Nabi Rasul tadi asalnya,
yang kata mereka ni memang dipelihara sama sekali oleh Allah Ta'ala untuk apa-apa buat dosa. Terdekat sebut mengenai kisah Nabi Ibrahim AS. Dia kecil-kecil, kalau ada cerita jual berhala, bukan jual untuk melakukan, tapi dia jual dengan dia cerita. Dan kecil lagi, dia dah matang dan dikenal Allah Ta'ala siapa. Takkan ada syirik, kufur langsung pada Allah Ta'ala. Sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Cuma atas nama wahyu, dia tak dapat wahyu lagi. Tapi dia menjual berhala tu dalam keadaan dia dah berdakwah daripada kecil. Man yabi' ma la yadur wa la yanfa'. Siapa nak beli benda yang tak bagi mudarat dan tak bagi manfaat. Sekali lalu. Asal nak syarah tu, tang dia kata, tak akan mungkin mereka ni buat dosa sama ada ketika sudah baligh ataupun belum baligh. Sama ada sudah jadi rasul atau belum jadi rasul. Sebelum jadi rasul. Belum jadi nabi atau rasul, dan sama ada dah menjadi nabi atau rasul. Ini antara yang selalu orang sebut kisah Nabi Adam. Dia kata Nabi Adam ni makan buah khuldi sebelum jadi nabi. Jadi maksudnya dia buat dosa sebelum jadi nabi. Jumhur ulama tak betul. Ada pendapat lah. Tapi bukan pendapat yang sahih, yang dipakai, yang muktabar, yang dipakai dalam kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah tentang umumnya Nabi Rasul ni maksum. Ya. Baik. Sama ada tegah haram ataupun tegah makruh. Jadi Nabi Rasul ni atas kata dia takkan khianat, takkan buat apa-apa yang nama haram, takkan buat atas nama apa-apa yang nama makruh. Bahkan khilaf aula pun mereka itu tiada buatnya. Tuan-tuan kena faham istilah lah sikit kan. Benda haram sedia maklum, makruh sedia maklum. Kalau makruh maksudnya macam mana? Rasul takkan makan bawang mentah. Yang dia pun kata siapa yang makan ni bawang mentah ni dengan sebab tu busuk mulut, fala yaqrabanna masjidi hadza. Dalam hadis atau kama qala, kata Rasulullah, siapa yang makan benda ni jangan sama sekali hampir ke masjid aku. Jadi ada hadis-hadis sebut macam tu atas syarah ulama menunjukkan makruh makan benda busuk datang ke masjid. Jadi nak sebut apa? Bila Rasulullah kata macam tu atas hukum yang ulama dah cerita kat kita yang ni makruh, Rasulullah ada ke makan bawang mentah? Tidak. Tak. Bahkan Rasulullah jangan kata bawang mentah, ada benda yang kalau benda tu halal sekalipun, tapi yang tu bukan tabiat golongan Quraisy makan dia, Rasulullah tak makan. Kisah bagaimana Khalid Al-Walid pada satu ketika dilihat oleh Rasulullah SAW sedang makan dop. Dop lah kan, tak kena tanya lain lah tu. Bila Rasulullah diajak makan dop tu, sedangkan memang halal, Rasulullah kata hadza laisa min tabi'ati qaumi. Kaum aku Quraisy ni tak makan dop ni. Dop ni orang bangsawan tak makan. Orang awam makan. Orang bangsawan tak makan. Boleh? Faham? Rasulullah sampai tega tu. Kalau kita buat misal macam ni, saya nak bagi contoh je kan. Yang ni istilahnya khilaf aula, low standard lah. Contoh kot kan. Bukanlah hina makan tu, tapi nak menunjukkan Rasulullah sampai tahap tu orang taklah pelihara dia. Kalau yang istilahnya menjatuhkan, boleh menjatuhkan, boleh jadi hukum low standard kat dia. Dari sudut ini, dari sudut makan benda yang macam ni, Rasulullah tak makan. Walaupun benda tu halal dimakan. Saya nak syarahkan apa dia khilaf aula, sekalipun dalam bab makan macam tu. Contoh misalnya Agung Sultan makan anak temenung yang besar ikan bilis tu. Faham? Ikan temenung tak apa. Sultan makan ikan temenung tak apa. Tapi makan anak temenung yang besar-besar ikan bilis tu. Tuan-tuan kenal? Tak kenal? Contoh lah. Macam mana? Kalau makan anak temenung tu macam mana? Bilis tak apa. Pasal apa? Bilis ni dia tak lalu standard. Tapi bilis pun takkanlah makan yang sekilo RM8, sekilo RM5. Macam tu kot sekali lalu sebut kan. Kalau makan, kata dia, geng kami, kalau kumpulan kami tak makan bilis macam ni. Tak makan anak ikan macam ni. Kalau ikan bilis memang makan, pasal memang ikan bilis ni tak besar-besar dah, satu je. Tapi anak temenung,
Dia sepatutnya dia biarkan besar lagi. Kami tak makan anak termenung yang saiz macam ni. Nak makan pun yang besar sikit. Contoh. Saya nak bagi contoh tu ya. Contoh pun contoh berfikir je. Rasulullah tu yang dia tak makan dab tu. Padahal halal untuk makan dab. Dan dia tak melarang sahabat makan. Menunjukkan binatang tu memang boleh dimakan. Tapi bangsa Quraisy tak makan dab. Rasulullah kata, hadza laisa min tabi'ati qaumi. Ni makan dab ni bukan daripada tabiat kaum. Sampai macam tu Rasulullah. Jadi kalau ada orang tu kata, Rasulullah ni buat khilaf aula. Betul. Rasulullah ni makan, Nabi Adam ni makan bakhuldi khilaf aula. Patutnya dia tak makan. Tak betul. Memang tak ada apa masalah pun dia makan bakhuldi. Cuma bab tu atau istilahnya, itu saya ada sebut asal pelajaran tu. Pada Rasul ni, kalau ada cerita dosa, dia bukan dosa sebenarnya, tapi dia rupa dosa. Tu kaedah kita nak meluruskan cerita Nabi Rasul ni. Dia bukan dosa, tapi rupa dosa. Istilah rupa dosa ni maksudnya, tengok sekali lalu macam dosa. Tapi sebenarnya bukan dosa. Yang inilah diistilahkan oleh para ulama kita dalam memahamkan kaedah dan prinsip Nabi Rasul ni maksum ni, mereka ni dipanggil atau istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Itu istilah. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Mereka bukan dosa, tapi di atas tingginya martabat mereka itu, seolah-olah macam rupa dosa. Tu pun dengar elok. Bukan dosa. Rupa je nampak dosa. Saya ngaji tu guru buat mudah untuk faham suasana tu, saya sebut gini. Tuan-tuan main masjid ke kepiah? Betul? Pergi pasar malam, pergi pekan pasar tani ke apa, pakai kepiah tak? Tak pakai pun. Okey, contoh. Saya memang pakai kepiah ke serban. Kalau pergi pasar malam, tuan-tuan tengok saya tak pakai kepiah sama dengan tuan-tuan, sama ke tak sama saya? Tuan-tuan pandang lekeh saya tak? Faham? Tak faham? Tak faham? Memang tak faham kalau itu. Pergi Tesco ke mana ke? Contoh ke? Saya tengok tuan-tuan tak pakai kepiah, satu hal lah. Memang saya tahu tuan-tuan memang tak pakai kepiah. Pergi masjid dia pakai kepiah. Pergi masjid ke kepiah, pergi kedua kahwin kepiah. Tu pun ada orang tak pakai kepiah juga. Tapi kalau tuan-tuan tengok saya tak pakai kepiah macam mana? Kenapa pula kat saya tuan-tuan hukum macam nampak pelik je? Kat tuan-tuan tak pelik. Inilah dipanggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Maksudnya orang awam, orang biasa buat benda tu tak ada masalah pun. Tapi bila yang membuat, contoh saya sebut tu tak pakai kepiah tu, siapa yang buat tu? Yang nama ustaz. Nama tok guru, contoh kan. Nama pula Al-Hafiz. Nama pula Syekh Kabir. Kepiah pun tak pakai. Macam? Jatuh standard tak? Kenapa pula tuan-tuan tak jatuh standard, yang ni jatuh standard? Pasal standard yang tinggi tu, nampak macam salah. Padahal bukan salah pun. Tak pakai kepiah pun. Tapi bukanlah satu anjuran untuk tak pakai kepiah. Bukan macam tu. Pasal memang ada diajar syariat kita untuk berpakaian dengan pakaian sempurna. Khasnya, orang yang ada maruah ni, pakai kepiah. Pakai sorban. Kepiah ni mungkin zaman ni orang tak rasa. Saya buat misal mudah. Tuan-tuan tak pakai selipar. Pergi masjid pakai selipar. Pergi pasar malam tak pakai selipar macam. Sah orang tegur. Itu cukup lah. Selalunya yang tak pakai selipar ni siapa? Orang yang otak miring tu. Tuan-tuan otak miring ke? Kalau tuan-tuan tak pakai selipar pun masalah. Nak masuk rumah, masuklah kaki. Pun masalah. Jimat sikit tak gaduh beli selipar baru. Kaki bukan tuan-tuan pakai makin lama makin nipis-nipis, haus, lama-lama kaki jadi pendek. Tak ada. Bahkan kaki lagi tebal. Tak cara try tuan pakai sebulan. Tak payah pakai selipar. Kalau ikut lagi bagus. Tapi jatuh martabat pasal selalunya jenis tak pakai selipar ni orang tak ada akal. Orang gila. Orang macam itulah kan, orang yang bermasalah dari segi kaedah berfikir. Orang tu yang tak pakai selipar. Jadi bila tak pakai selipar ni nampak macam salah, padahal apa salah yang tak pakai selipar? Berdosa apa tak pakai selipar? Jawab tu. Ini dah dipanggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Tentu Nabi Adam kalau dia makan bakhuldi, dia bukan khilaf aula. Apatah lagi nak kata atas nama makruh atau buat haram, jauh sama sekali. Itu apa?
tak ada masalah langsung dia makan buah khuldi. Pasal dia makan tu mestilah dia akan makan untuk dia menunaikan tanggungjawab dia untuk jadi khalifah atas muka bumi. Satu, yang ni kalau atas nak sebut khas lah. Saya nak sebut prinsip. Satu, kita bila tak belajar, tak pernah belajar, tak pernah dengar, dia siapa yang saya sebut betul-betul ahli dalam memahamkan prinsip kita mengenal siapa Nabi Rasul ni, orang tak belajar betul-betul, tak kenal. Memang tak kenal. Sampai kiamat tak kenal. Jangan kata kat Nabi Rasul umum Nabi Adam tu, Nabi kita Muhammad SAW pun dia takkan kenal. Bahkan selamba je dia boleh nisbahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW perkara yang tak sepatutnya dinisbah pada dia, sehingga boleh menjatuh dan menggagalkan misi dan visi dia sebagai Rasul, apatah lagi sampai kata ada dosa, sesat, astagfirullah. Yang ni perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dinisbah pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi main zaman dah ni, dia fitnah bab ilmu tuan. Yang cerita pula ustaz. Tapi dia ada geng ustaz tertentu tuan. Cam elok-elok ni. Dia bukan semua ustaz. Dia ada ustaz yang nampak ustaz. Yang saya sebut tadi lah, ustaz-ustaz yang mimegi tu. Ustaz yang instant tu. Ustaz-ustaz yang program reality yang sebenarnya tak real ustaz. Tapi pasal menang pertandingan. Pasal versatile. Boleh macam ni, macam ni, macam ni. Ada style sikit, ada suara sikit. Ada cara sikit, ada pandai berlakon sikit, saat menangis, saat gelak, saat ketawa, saat menyanyi. Program reality macam ni dijulang sebagai Johan. Ni tahun 1, tuan tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 10, tahun 12, tahun 15. Ni Johan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Dijulang sebagai ustaz, dijulang sebagai pencetus umat, misalnya dijulang sebagai ahli ulama, dijulang sebagai mufti, dijulang sebagai PhD, dijulang sebagai program reality imam muda, dijulang sebagai duta-duta apa seumpamanya. Yang ni jadi masalah. Orang tak kenal Tok Guru. Tok Guru yang betul-betul Tok Guru tak ada siapa pun kenal. Inilah masalah kita kan. Saya boleh nak sebut apa, nasihat jelah kan, cakap jelah, khabar jelah itu. Itu yang dia nak kata, atas kita bicara kitab ni, Rasul ni takkan ada nama buat nama salah. Sama ada tegah haram atau tegah makruh, bahkan khilaf aula pun mereka itu tiada buatnya. Bahkan kata dia, kesemua yang mereka itu buat, Nabi Rasul ni diberi pahala bagi hak mereka itu. Nisbah apa dia buat, pahala. Itu khas atas sebut isu Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi, pokok khuldi. Tu ada istilah, saya nak syarah tu pun panjang. Satu, kalau bodoh tak kerti, tanyalah ahli dia kan. Pokok khuldi, buah khuldi. Panjanglah nak sembang tu. Kerana tak manfaat pun. Tapi ada orang dia bodoh sampai tahap tu. Apa saya nak sebut ni. Jadi Nabi Adam, asal saya tanya tu, Nabi Adam makan buah khuldi tu, berdosa tak berdosa? Salah tak salah? Haram? Tidak. Makruh? Khilaf aula? Habis tu, apa kita nak bawa hukum syarak? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Pada perbuatan Nabi Adam makan buah khuldi tu. Apa kau? Lengung juga. Haram memang bukan. Makruh memang bukan. Bahkan harus pun tak mungkin. Siapa? Itu yang disebut sini. Bahkan diberi pahala bagi hak mereka itu. Dia makan buah khuldi itu dapat pahala, bukan berdosa. Tapi rupa tengok, berdosa. Pasal apa rupa berdosa? Saya daripada syurga turun ke bumi. Nampak macam salah. Salah ke makan buah khuldi? Itu lah. Satu, saya kata tak faham, tanya. Saya nak sebut ayat Quran satu-satu, tuan-tuan bukan ahli tafsir. Muntah hijau lah lagi kan. Saya sebut lurah apa-apa, pening. Ambil kisah. Satu ada cerita yang kalau saya sebut dalam-dalam pun tuan-tuan bukan boleh faham kan. Saya sebut yang umum akidah yang ulama kita ajar, sebut ambil prinsip dah lah. Nak ambil jawab satu-satu boleh. Takut tuan-tuan tak gamak nak telan. Kalau saya sebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, sebut sekali lagi boleh tak? Yang tu pun tuan-tuan tak boleh nak telan. Bagi terjemah pula, saya terjemah pun boleh terjemah, tapi tuan-tuan ni bukan nak faham. Tapi dengar je, ambil telan je, ambil format je. Pasal kaedah kita dalam bab Nabi Rasul ni,
Kita mesti ada iman kat Nabi Rasul. Iman tu sampai tahap macam mana? Sampai kita kasih, sampai kita itikad. Mereka ni mulia. Lebih mulia jauh sangat daripada kita. Kita ni ada orang kan, dia Nabi Adam. Sampai kata Nabi Adam konformnya buat dosa dan dia telah bertaubat daripada dosa. Allah Ta'ala terima taubat dia. Dengan konformnya dia sebut. Nabi Adam dia boleh kata dia berdosa. Sampai diri dia sendiri dia tak boleh hukum dia berdosa. Dia tak rasa dia berdosa, tapi Nabi Adam confirm punya berdosa bersama kabar khuldi. Betul dia taubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Kalau tengok zahir ayat Quran, baca Al-Quran dengan terjemahan, belajar secara literal, inilah bahaya dia. Satu ulama kita dulu dah jaga siap-siap dah. Quran ni tuan-tuan memang kitab suci, dia takkan ada silap, tapi mesti ahli dia saja boleh faham. Kalau bukan ahli, itulah orang bukan ahli faham. Apa? Dia faham secara zahir. Dia akan faham Nabi Adam berdosa, Nabi Adam sesat, Nabi Adam buat maksiat. Nabi Adam bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Di atas bahasa taubat tu, dihukumkan Nabi Adam berdosa. Itu masalah. Okay. Yang ni kaedah dia yang sebut ni, dia kata apa saja yang dibuat oleh Nabi Rasul ni adalah diberi pahala bagi hak mereka itu. Jadi tak ada apa pada Nabi Rasul ni yang nama dosa sekali. Tak ada sama sekali. Ni prinsip ulama kita ajar. Tutup guru kita. Saya mengaji beberapa orang tutup guru yang besar ni. Semua kitab yang dia baca, daripada mulut dia cerita, huraian dia, apa semua cerita macam ni. Tak ada satu pun yang lain. Yang lain ni duk tengok hak ustaz-ustaz model-model ni. Hak ni jumpa lain macam-macam. Macam-macam versi kan. Bab ketuhanan masalah, bab Rasul masalah, bab malaikat masalah, bab Quran masalah, bab qadar masalah, bab kiamat masalah. Apa? Pasal tak ambil faham betul daripada siapa ahli dia untuk memahamkan bab-bab keimanan ni. Allah. Sebut tu tuan-tuan, saya risau lah ni nak kata apa kan. Cukup. Dan tiada mereka itu Nabi Rasul buat perkara yang ditegah itu dengan sengaja atau dengan lupa. Adapun jika dikata oleh orang ada nas. Okay. Dan juga kata dia, tiadalah mereka itu Nabi Rasul ni, yang kata maksumnya Nabi Rasul yang Allah Ta'ala pelihara ni takkan buat dosa ni. Takkan ada nama buat dosa ni dengan sengaja atau dengan lupa. Sama ada lupa ataupun sengaja. Atas nama buat dosa, tidak. Dan kata dia, buat dosa tu atas nama lupa pun tidak. Buat dosa kerana terlupa, tidak. Tidak. Satu atas isu Nabi Adam lagi. Kalau dalam Quran sebut fanasia, kata dia. Disebut dengan nasia, lupa. Lupa tu lama syarah kita macam mana? Dia bukan maksudnya lupa dengan sebab dia seronok sangat nak makan bakhuldi tu. Dia pun terlupa makan bakhuldi, dia nak dia makan. Tak, bukan lupa macam tu. Itu syarah hendak betul. Lupa yang dimasukkan tu, saya duk ngaji, guru buat andai, pernah macam mana kita belajar dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah, dia pernah semayang zuhur, ada setengah riwayat kata semayang asar, yang sepatutnya 4 rakaat, semayang mu masa di Madinah, dia tak bermusafir untuk ada berlaku qasar jamak. Ada qasar semayang oleh dia. Lepas semayang 2 rakaat, Rasulullah bagi salam. Pendek ceritanya, faham tu Rasulullah mesti ada lupa sesuatu tak? Tapi adakah lupa tu lupa berdosa, yang lupa tu lupa lalai, lupa tu lupa tak ingat solat? Macam mana lupa dan lalainya kita? Tak mungkin. Nabi Rasul bukan lalainya kita. Dia ni kalau mata dia tidur pun hati dia tak tidur, takkan dalam keadaan mata dia tak tidur, hati dia tidur. Tak mungkin. Habis itu macam mana dia boleh lupa? Dia boleh lupa rakaat tu atas syarahan ulama-ulama muhakkikin kita. Dia kata lupanya Rasulullah tu kerana terlalu asyik ingat ke Allah Ta'ala sampai terlupa rakaat. Pasal apa? Terlalu ingat, terlalu rasa kehinaan diri dan terlalu rasa seronok sangat boleh berbicara dengan Allah Ta'ala dan
merasai kehambaan diri dan merasai kurniaan demi kurniaan demi kurniaan tak terhingga daripada Allah Ta'ala beri yang sangat banyak yang tak terhitung, oleh kerana tenggelam di atas nikmat tu, terlalu hadir rasa kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala memberikan bermacam-macam nikmat tu. Dengan sebab tu dia lupakan. Tu Rasulullah lupa. Boleh faham? Berdosa, makruh, khilaf aula. Tidak. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam macam mana? Bukan dia syok-syok makan buah khuldi kena tipu dengan iblis, lepas tu dia makan buah khuldi. Bukan gitu. Itu yang antara saya duduk ngaji, guru dia sebut. Nabi Adam ni pasal apa? Pasal pada dia, bahkan kalau ikut, memang dia duduk dalam syurga, sedangkan dia tahu matlamat dia untuk jadi khalifah atas muka bumi. Apa jalan untuk dia boleh turun ke muka bumi? Tiada lain melainkan di atas ijtihad dia, di atas faham dia, mestilah larangan untuk mendekati atau makan buah khuldi ni. Yang ni adalah antara sebab untuk dia membolehkan menjalankan tugas dia untuk jadi khalifah atas muka bumi. Daripada zuriat dia lah akan melahirkan Nabi Muhammad SAW seafdal makhluk. Jadi oleh kerana terlalu nak seronok menzahirkan kegembiraan makhluk yang paling afdal ni akan dijadikan oleh Allah Ta'ala, kerana dikenallah Nabi Muhammad seawal-awal kejadian dia. Sedar-sedar Nabi Adam, dia lihat dah nama Muhammad SAW ni tertulis di tiang-tiang aras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi faham dia mestilah Muhammad Rasulullah ni akan lahir daripada zuriat dia, oleh kerana seronoknya dia nak jadi sebab untuk dia adalah asal usul melahirkan manusia dan makhluk yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala, yang nama dia tertulis, terukir di tiang-tiang aras ni. Maka dengan sebab tu dia makan. Siapa? Terlalu asyik dan seronok dan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, satu dia makan. Ini saya ngaji udah tutup guru, mulut-mulut tutup guru syarah macam ni. Yang ni kitab kita lah dia nak sebut. Jadi asal nak sebut, dan dia kata takkan ada nama buat dosa pada Nabi Rasul ni sengaja ataupun lupa. Atas nama lupa sekalipun tak ada akan nama buat dosa. Tak ada. Tak ada. Satu kalau nak tengok sejarah-sejarah Nabi Rasul ni tuan, ada satu kena ngaji suku lah kan. Satu saya sebut tadi, kalau pernah dengar cerita pelik-pelik, dengar cerita yang istilahnya macam meragukan, boleh membawa kepada hilang kepercayaan kita pada Nabi Rasul, hilang sifat siddiq dia, amanah dia, tabligh dia, fatanah dia, sampai seolah-olah Nabi Rasul ni tak boleh pakai langsung. Seolah-olah sampai macam tu ada terlintas dalam hati kita, hati-hati sikit, rojoklah pada ahli dia untuk menyelesaikan apa-apa kemusykilan tersebut. Itu nasihat. Baik, ada pun dia kata jika dikata oleh orang, orang kata apa? Macam ni. Selalunya memang yang ni lah pertahanan orang nak sebut ni. Ada nas Quran, Nabi Allah Adam ini buat yang Tuhan tegah itu dengan lupa. Fanasiya falam najid lahu azma. Quran sebut dengan bahasa gitu. Baik, maka kita jawab. Okay. Dia nak jawab juga sekali lalu mengenai perkataan nasiya falam najid lahu azma. Kami dapati, kata Allah Ta'ala, Nabi Adam ni tak ada azam untuk buat dosa sama sekali. Pasal memang dia bukan buat dosa. Tu lupa apa? Macam ni. Adalah Nabi Allah Adam buat, yakni makan dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegahnya. Rasulullah, Nabi Adam ni makan buah khuldi tu atau pokok khuldi tu, bukan perkara yang Allah Ta'ala tegah. Apakah makan dengan lupa, dan jikalau makan dengan sengaja sekalipun tidaklah dikatakan buat yang ditegahnya. Jadi kata dia, makan tu bukanlah makan dengan lupa. Yakni makan dengan lupa itu bukan perkara yang Tuhan tegah. Satu. Apakah apa? Kalau ikut apatah lagi kata makan dengan lupa. Satu. Dan jikalau makan dengan sengaja sekalipun makan dengan sengaja, atas nama lupa, atas nama tegah, haram, makruh, khilaf aula,
Tidak sama sekali. Apa itu? Tidaklah dikatakan pada Nabi Adam ni makan buah khuldi itu buat yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Okay. Macam mana nak selesai? Dengar bagi habis cerita. Jangan dengar sekat jalan. Kerana perkara itu, perkara makan buah khuldi itu bukan ditegahnya pada hakikat. Pada hakikat dan realitinya, tegahan makan buah khuldi itu, dia bukan tegahan pada realitinya. Dia rupa tegah. Pasal apa? Dengan sebab tu dia turun ke bumi untuk jadi khalifah dan jadi sebab daripada zuriat dia lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu kot sekali lalu sebut dengan mudah. Jadi tegahan tu bukan tegahan haram, tambah pula atas isu duduk dalam syurga. Dalam syurga bukan ada istilah haram halal. Untuk dikatakan Nabi Adam buat benda haram makan buah khuldi. Jadi tegahan itu bukan tegah pada hakikatnya. Baik, ada pun firman Allah Ta'ala. Okey, kalau gitu selesai masalah nasiah tu. Sekali lalu. Ni Nabi Allah Ta'ala kata ni pula wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah hampiri oleh kamu berdua, kamu yakni janganlah makan, masuk hampiri itu jangan makan oleh kamu berdua Nabi Adam dan Hawa akan ini buah kayu, ni bahasa dia, maka ayat ini wajib takwil, kena takwil. Ni yang kata kita belajar kaedah, bila ada zahir ayat Quran menyalahi kaedah-kaedah yang telah dirumus oleh ulama, ayat ni tak boleh dipakai secara literal tapi wajib takwil. Jadi tak boleh dipaham zahir. Kalau ayat Quran tuan-tuan ambil faham semuanya dengan cara zahir, tuan-tuan akan punah agama tuan-tuan, tuan-tuan dah hukum tak ada agama. Baik dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, bahkan banyak bab dalam Quran ni kalau tuan-tuan pakai makna zahir ayat Quran, tuan-tuan jadi tak beriman. Ini turut bahasanya. Bab ketuhanan pun tuan-tuan boleh jadi kufur, bab rasul pun jadi kufur, bab malaikat pun boleh jadi rasul, boleh kufur. Bab Quran pun tuan-tuan boleh jadi kufur. Bab hari kiamat pun tuan-tuan boleh jadi kufur. Bab proses langit bumi Allah Ta'ala bagi jadi pun kufur juga. Saya nak syarah tu panjang tu. Banyak sangat maklumat tu. Pasal apa? Punca dia ambil faham Al-Quran secara literal. Terjemahan word by word. Tuan-tuannya fahaman nanti salah bermacam-macam perkara. Bab ketuhanan salah, bab Rasul salah, bab malaikat salah, bab Quran salah, bab qada qadar salah. Apa lagi? Bab hari kiamat salah. Salah belaka. Bahkan Allah Ta'ala jadi makhluk ni pun ada fahaman-fahaman tentang makhluk, kejadian langit, bumi, bukit bukau, matahari, hujan, apa seumpamanya. Semua tuan-tuan akan faham salah belaka. Pasal apa? Puncanya pasal tuan-tuan faham Al-Quran secara literal. Saya buat misal mudah. Satu contoh. Wa anzalna minas sama. Saya tak ingat nak sebut Quran tak mana tu. Sebut pihak mana terlintas tu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un linnas. Tak betul macam tu. Wa nunazzilul Qur'an, wa nunazzilu ma fil Qur'an. Wa nunazzilu ma fil Qur'an. Belajar tebuk tu baca gitulah kan. Ustaz, ambil mana nak tebuk ayat Quran tu, nak kata tuan-tuan faham zahir tu pun tuan-tuan pergi lah bab akidah. Kalau Quran sebut wa anzalna minas samaa'i maa'a, kata Allah Ta'ala kami turun daripada langit ni ma'an, turun air, tak ada masalah lah. Kalau Quran bunyi wa anzalna minas samaa'i rizqa, kami turun daripada langit, turun rezeki. Macam padi turun, burger turun, chicken chop turun. Kalau turun air memang tak ada masalah lah. Air tu ma'an, hujan lah. Ni tak sebut hujan,
Sebab apa? Rezeki. Kami turun daripada langit, turun rezeki. Rezeki faham? Jadi apa? Burger. Itu egg benjo turun satu. Piu. Telur dadah turun. Lepas tu, pak prik masuk turun satu. Contoh lah. Saya nak buat misal. Tu lah faham. Kami turun daripada langit ni rezeki. Turun rezeki daripada langit. Tak. Kalau tuan-tuan faham cara zahir, macam mana? Bungkus. Ya. Ada kartun. Makanan turun dulu. Yang ni ya. Jadi saya kata bukan saja bab ketuhanan, bab Rasul. Bab tuan-tuan nak memahamkan apa yang turun pada langit pun tuan-tuan tak boleh nak faham. Pasal apa? Dia ada bahasa yang mesti dipaham ikut kaedah sastra Arab. Satu Quran ni bahasa dia, saya nak sebut macam mana, memang terlalu tinggi. Nak faham dia mesti daripada ahli dia. Pula tu ahli yang memang faham semua isi Quran dan dia boleh buat rumusan, dia boleh selesaikan setiap inci Al-Quran. Kalau tuan-tuan hanya baca, berguru tidak, memang sah tu guru setan. Yang tu je. Pasal tuan-tuan akan faham ikut apa yang tuan-tuan nak faham. Dan tuan-tuan rasa tuan-tuan faham. Tapi tuan-tuan tak faham. Itu masalah dia. Itu saya contoh hujan. Allah. Nak sebut tu slow sikit. Saya bukan nak sebut bab ketuhanan, bab kerasulan apa. Nak sebut bab umum je. Tu je bab rezeki, bab turun hujan. Slow sikit nak cari. Siap. Contoh. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala ni huwallazi, dialah Tuhan yang akhrajakum min butuni ummahatikum. Keluarkan kamu daripada perut mak kamu. Kita keluar daripada perut ke keluar daripada rahim? Ya. Quran kata perut. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Bercanggahlah dengan fakta sains. Kapil kan ada silap lagi. Main-main. Tuan-tuan duk petah pula. Quran kata perut, sains kata rahim. Tak betul sains. Padahal simak-simak memang bukan mengandung dalam perut, mengandung dalam rahim. Tapi pasal apa sebut perut? Jawab. Banyak tuan-tuan. Kok tuan-tuan tak pernah lalui pengajian yang macam tu, tuan-tuan melenggung lah ni. Saya tanya, apalah buat pening pula? Apa pening? Aku nak sebut kaedah yang ada dalam Quran. Kalau kau baca terjemah, lingkup, masuk parit kau. Saya nak sebut tu. Baik. Satu, saya nak sebut terlalu banyak tu dalam Quran. Dia kata, hancur tuan-tuannya fahaman dalam bab akidah. Tuan-tuannya yang kata fahaman bab akidah besar-besar, bab Allah Ta'ala wa Rasul. Bab benda-benda biasa, langit, bumi ni pun tuan-tuan akan faham salah, sesat. Baik. Jadi ayat Quran ni wajib takwil. Jadi mana-mana ayat Quran yang zahirnya tengok macam bercanggah. Dia bukan bercanggah. Tapi tengok zahir dia bercanggah. Yang ni yang bila zahir bercanggah, dia hendaklah diselesaikan. Ada kaedah salaf, khalaf. Salaf macam mana? Mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Selesai. Serah makna dia pada Allah Ta'ala. Kefiat huraian apa macam mana dah tak reti. Mesti Quran betul. Quran takkan salah. Tapi apa makna dia dah bingung, melengung, tak reti nak selesai. Wallahu alam. Selesai. Macam mana pun biar dalam keadaan melengung tu pening betul ya. Tu yang ada kaedah ulama khalaf yang dia lebih a'lam, lebih keterampilan dalam sudut ilmu dan huraian untuk menyelesaikan apa-apa komplikasi yang tengok pada zahirnya nampak macam bercanggah dalam Quran. Bila datang ulama atas nama istilah ulama khalaf, tu pun khalaf dengan makna jumhurul khalaf. Bila disyarahkan
ayat Quran macam ni, kita tengok di syarah, murni kita dengar. Oh, senang. Dia faham. Contoh misalnya, wa anzalna minas sama'i rizqa tu. Kami turunkan daripada langit ni rezeki. Rezeki turun. Tak. Maksud rezeki itu sabab rezeki. Siap. Ayat ni dia sebut musababiyah. Maksud dia sabab. Tapi disebut musabab. Dia macam mursal. Itlaqul musababiyah wa iradati sabab. Sebut musabab, dihendaki sabab. Jadi turun rezeki maksudnya turun sabab rezeki. Siap. Kalau sebut ayat Quran semua tu tuan-tuan, ngaji bab tu saja. Saya kata bukan ngaji bab-bab ketuhanan. Bab-bab tu saja pun tuan-tuan tak selesai. Misalnya, wa atul yatama amwalahum. Berikanlah anak-anak yatim harta-harta mereka. Boleh faham? Siapa anak yatim ni? Anak yatim ialah kanak-kanak belum baligh yang dah tak ada ayah. Kaedah kita dalam agama, harta ni kanak-kanak, bila ayah dia ada lagi, orang paling besar untuk menguruskan harta dia, dipanggil waliul mal, ialah bapa dia. Kalau bapa dia tak ada, datuk dia tak ada, mengikut pendapat yang kuat, dia kembali pada siapa yang diwasiat oleh bapa dia atau datuk dia. Kalau tak ada orang diwasiat, orang yang akan menguruskan harta kanak-kanak ni adalah hakim, qadhi. Dia akan pegang dan mengurus harta anak-anak yatim yang dah tak ada wali lelaki. Mengurus waliul mal dia tak ada. Nak belajar fiqh satu ayat tu. Tapi saya nak sebut, siapa waliul mal? Quran sebut, wa'atul yatama amwalahum. Kamu berikanlah. Perintah beri tu kat siapa? Perintah pada qadhi dia. Siapa yang jadi hakim dalam daerah masing-masing, bila kena, tu, asal ayat Quran tu kalau tengok terjemah, anak yatim bagilah harta mereka. Jadi maksudnya, masa anak tu duduk yatim, bagi harta dia. Apa maksud anak yatim ni bagi harta? Maksudnya dalam keadaan dia yatim, dia tak balik lagi, akal pun tak sempurna lagi. Harta bagi kat dia. Bagi dia urus. Serahkan kat dia untuk diuruskan harta dia. Soal, okey ke? Okey, faham? Macam tu ke ajaran syarak? Boleh ke diserahkan harta untuk diurus oleh orang yang belum baligh dan tak berakal? Boleh ke? Kita yang dah berakal ni pun kena urus harta tak betul? Itu satu hal. Jadi boleh tak serah kepada anak yatim? Untuk anak yatim uruskan harta, sedangkan ayat Quran sebut wa atul yatama amwalahum. Berikanlah anak yatim ni harta mereka. Macam mana? Jadi yang tu yang istilahnya sebut itu dia istilahnya dipanggil majaz mursal, sebut yatim iktibar makana. Maksud yatim ni dulu dia yatim. Sekarang ni dia dah baligh, dia ada akal, atas kiraan umur mengikut mazhab Hanafi, umur 18 tahun. Kaedah kita Syafi'i dengan baligh. Baligh tu baligh serta cerdik. Dia baligh aqil. Sempurna akal dia, serahkan harta anak yatim ni. Bila dia dah baligh tak panggil yatim, tapi panggil yatim iktibar makana. Ini istilah dalam ilmu balaghah. Saya nak sebut prinsip apa? Ayat Quran kalau tuan-tuan ambil mainan terjemah, jangan kata bab ketuhanan, bab kerasulan, bab hukum hakam, semua masuk parit habis. Jahanam habis, tuan faham. Itu berapa ramai orang kadang nampak popular, nampak jawatan macam-macam. Mufti lah, apalah, contoh-contoh macam tu. Tapi dia faham ekot, tuan-tuan, sengit. Dia kata apa? Babi ni yang haram, daging je. Tu pun haram makan aja. Apa benda cerita Pasal dia faham ayat Quran macam tu lah. Dia faham ayat Quran secara literal. Dipanggil fahaman zahiri. Kalau kita belajar dalam tafsir apa, ulama-ulama kita syarah, ada satu orang tokoh yang masyhur dia panggil Daud Az-Zahiri. Kalau Malaysia, Nusantara dulu masyhur dengan fahaman siapa nama Bandung tu? Hasan Bandung. Kawasan Nusantara dulu. Dia masyhur sebagai pahaman muda, kaum muda yang pahaman macam tu. Dia ambil pahaman zahir ayat Quran. Ini bukan pahaman kaedah ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan jumhur kaedah akidahnya, baik kaedah fiqhnya, baik kaedah tasawufnya. Bukan ambil secara faham literal macam tu. Satu kalau ambil macam tu, lingkup masuk parit awal-awal lagi. Siap. Yang tu yang dia kata wajib takwil.
Jadi takwil ni, kaedah salaf pun takwil, kaedah khalaf pun takwil. Salaf takwil dia dipanggil takwil ijmali. Di mana takwil dia ada makna, mesti makna dia betul, takkan salah, takkan bercanggah dengan realiti. Apa saja bab, sama ada bab ketuhanan, bab kerasulan apa. Lepas tu, macam mana makna dia? Wallahu alam, serah pada Allah Ta'ala. Kalau kaedah khalaf, dia takwil juga, cuma takwil dia dipanggil takwil tafsili. Dia akan hurai satu persatu mengikut kaedah-kaedah dalam bahasa Arab, kaedah balaghah, kaedah sastra, bagaimana untuk menyelesaikan ayat-ayat Quran tersebut supaya dipaham tepat, tak bercanggah langsung, tak akan berlaku tanakhud, tanadud, apa lagi, tak akan berlaku kontradik, tak akan berlaku komplikasi di antara ayat-ayat Quran dengan hadis Nabi SAW. Pasti cerita tu nanti akan jadi jalan lurus, betul, cantik, solid, cantik, dan tak ada apa-apa pertikaian sikit pun. Kalau ada pertikaian, maksudnya nanti dia akan ternafi Al-Quran tu daripada Allah Ta'ala. Quran isyarat macam mana? Lau kana min indi ghairillahi, lau kana min indi ghairillahi, lawajadu adalah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau kamu Laukana, kalaulah Quran ini datang lain daripada Allah Ta'ala, nescaya kamu akan dapati dalam ayat Quran ini percanggahan dan berlaku kontradik, berlaku komplikasi, berlaku tanakut, tanadud yang sangat banyak. Di Quran ini bercanggah tak? Tuan-tuan tengok Zohir bercanggah. Betul bercanggah tak bercanggah? Mustahil bercanggah. Jadi kalau tuan-tuan faham bercanggah, maksudnya takkan Quran bercanggah. Jadi betul, kalau betul, macam mana nak murnikan antara satu ayat Quran dengan ayat Quran lain yang tengok zahir dia bercanggah. Selesai kan tengok. Saya nak sebut prinsip. Nak belajar satu-satu memang panjang. Nak menghadap dia sejam setengah ni pun orang nak mengeluh lah. Panjang sangat. Betul nak macam mana nak belajar dia? Kena menghadap satu-satu. Kalau ada muskil, lagi banyak muskil tuan-tuan, lagi banyak tuan-tuan kena berguru, berhadap betul-betul. Cakap jawab Facebook, tengok live, bolehlah apa yang tak ada langsung tu. Tapi di atas prinsip nak betul-betul, kena menghadap betul-betul. Baru saya tahu tuan-tuannya pahaman macam mana, hak gelong macam mana, hak belok macam mana. Untuk diluruskan, duduk main menghadap betul-betul lah. Dan ada orang, dia nak komplain, komen macam-macam. Berhadap tak nak. Bila berhadap pula, dia bukan bagi kita peluang cerita hak dia nak kelahi apa yang dia cakap. Dia bagi mukadimah, dia bagi gulung. Jadi tak bagi bertikai apa yang dia sebut tu. Sikit yang tu, tak faham tak yang lain. Benda. Baik. Jadi dia kata, pada ayat Quran wala taqraba ni, yakni rupa tegah juga. Dia rupa je tegah. Dia kata, rupa je buat salah. Dalam Quran tu, kami turun, wa'anzalna minas sama'i rizqa, turun rezeki ni. Tengok rupa je, macam tak betul. Rupa je. Kena selesaikan dia. Bukan tegah pada hakikatnya. Hakikat bukan tegah. Memang kalau kita perhati syurga tentu sudahlah. Dah cukup untuk menunjukkan memang tegahan pada Nabi Adam tu bukan tegahan pada realitinya. Dan disuruh ia Nabi Adam ni pilih, jika kamu hendak kekal dalam ini syurga, maka janganlah makan. Yang ni dipanggil kalam ijaz dalam Quran. Dia tak ada dalam Quran, tapi ulama boleh faham apa dia ayat ataupun jumlah kalam yang mahzuf daripada Quran, faham dengan kaedah yang kita duk belajar, yang ulama dah sebut kaedah ni kat kita, yang hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, Nabi Rasul maksum, walaupun sejak lahir, walaupun sebelum jadi Nabi, jadi Rasul, walaupun asal-asal kejadian dia beranak-beranak, lahir-lahir Nabi Adam pun sedar-sedar dia semua maksum siap dah. Jadi ayat ni boleh dipaham pasal Quran ni ada istilah kalam ijaz, itnab, musawah. Saya sebut je istilah tu. Tuan-tuan kena mengaji lain tu. Rupa saja tegah pada hakikatnya, hanya disuruh ia pilih. Nabi Adam disuruh pilih, jika kamu hendak kekal dalam syurga ni, maka jangan makan. Dan jika kamu nak keluar ke dunia untuk jadi khalifah di muka bumi, untuk dengan sebab kamu jadi penyebab melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, makanlah.
tak salah. Ya. Tuan-tuan mungkin tak biasa jumpa kitab. Itu je lah. Satu kadang-kadang kita sebut begitu je lah. Kata, ni ambil mana, tafsir mana. Ada berlambak-lambak dalam kitab. Cuma saya buka kitab pun, tuan-tuan gaduh apa tengok kitab. Kaedah dia senang je. Tuan-tuan percaya tak percaya kat saya? Sudah. Tak mau percaya. Masuk. Sudahlah. Kau nak pakai pendapat-pendapat yang saya dulu. Pergilah kau. Aku pun bukan nak ngimpin kau ikut aku. Macam tu bahasa kasar dah gitulah. Saya ngaji pun dengan arwah Pak Tih macam tu. Kan? Dia kata apa? Dia buka pondok. Dia tak pernah ngimpin orang main pondok dia. Dia selalu ayat dia sebut gini. Saya kadang-kadang ada yang main pondok. Kata nak mengaji. Tapi tak mengaji. Dia sampai satu tahap dia tengok dah teruk sangat dah. Bila ada yang orang-orang yang macam ni. Dia ngajar tu tambahkan yang kelas umum ni. Lagi dia tengok semua tu. Ni nak royak satu perkara. Kata dia, Moha ni kata dia duk bagi pondok ni Patih tak biasa duk camping Moha duk bagi pondok. Jadi saya tiru dia betul-betul. Dia buka spek dia letak tu. Patih tak biasa duk camping Moha bagi pondok. Tapi bagi pondok jangan nak kena tobek, nak kena halau. Siapa yang berasa tak mau mengaji, tak mau buat ibadat, tak mau mengaji dan mengajar, tobek. Sebelum kena pergi halau. Enggak. Simple ya dia sebut. Jadi siapa nak mengaji lah kat dia, tak nak sudah. Itu saya punya prinsip pun itu. Kau tak mau ikutnya sudah. Kau nak susah payah nak kelahi dengan aku apa? Jadi kita ada tok guru, kita mengaji. Kita sebut orang apa yang kita mengaji dengan prinsip yang kita dah belajar satu-satu. Nak mengaji ngadap betul-betul. Memang ngadap betul-betul lah. Yang dia pun duk ajar benda pelik-pelik, kita duk sanggah. Pasal duk sanggah tu, pasal dia ada benda-benda yang menyalahi akidah. Itu saya sebut pun, tak nak ikut tu satu hal. Tapi nak sebut apa benda yang dia duk ajar tu, ada benda yang istilahnya bercanggah dengan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan boleh terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Boleh menyebabkan kufur dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan. Hak tu bahaya sangat. Kalau bahaya, kena ceritalah hak bahaya tu. Macam mana pun atas undang-undang kita, Malaysia ni, baik yang pusatnya ke, hak negeri ke, ada negeri yang tak kuat enactment, pegangan terhadap Islam ni mesti ikut ahli sunnah wal jamaah. Fahaman lain ni sesat, walaupun dah disenarai sesat, tapi nak ambil tindakan pada orang yang duk mengajar benda sesat ni, tak boleh nak buat ambil tindakan pasal tak kuat. Peraturan tu istilahnya tak diwartakan. Siapa yang menyanggah hak ni boleh didakwa, boleh dipenjara, boleh diklasifikasikan sebagai melawan titah sultan. Itu kan. Pasal telah diwartakan. Tapi kalau ikut ada benda warta pun, misalnya pahaman Wahabi ni pahaman sesat, tak sesuai dilaksana di Malaysia. Tak diwarta, hatta negeri Perak sekalipun dah diwartakan. Tapi penguat kuasaan tak ada. Penguat kuasa pun tak ada. Kan? Betul macam mana? Yang tu nampak macam benda tu bebas, macam seolah-olah dibenarkan. Kaedah kita, bebas tak bebas, sekalipun kerajaan tak warta, kaedah kita nak selamat tak selamat akidah. Itu Kau rasa kau boleh masuk syurga dengan akidah kau yang sesat tu. Duk faham Nabi Adam buat dosa, Nabi Adam khilaf aula. Nabi Adam ni buat dosa sebelum jadi dapat wahyu. Dia buat dosa, waktu dia taubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Mu nak faham zahir ayat tu, mu nak rasa pelekeh kan Nabi Adam, kata dia buat dosa, punya mu, ikut mu, punya pasal. Itu, Baik. Jadi atas kaedah kita baca daripada Tuku ni, maka Nabi Adam makan, maka dia beri pahala bagi haknya. Kan? Bukan berdosa, bagi pahala lagi. Kerana ia makan itu mengikut kehendak Tuhan. Itu yang Quran wala taqraba. Macam mana nak faham kontradik ni? Yang ni kata jangan dekat. Yang ni faham, kehendak Tuhan, apa yang Allah Ta'ala nak kat dia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Macam nak selesai? Satu, tuan-tuan bukan ahli, tuan-tuan tak boleh selesai. Benda ni baca buku tak jumpa kan? Dengar saya sebut, tak jumpa apa? Tuan-tuan baca buku, tuan-tuan takkan jumpa macam mana nak selesai. Semua kontradik. Kontradaksi. Tanakut dalam Al-Quran macam ni. Pasal bukan senang tuan-tuan nak pergi jumpa kitab yang ada bicara bab tu.
Tentu kita mengaji dengan bersanad dengan Tok Guru ni. Dia memang mengaji berguru tuan-tuan berapa puluh tahun menghadap guru berkitab. Tok Guru duk syarah satu daripada riwayat pada satu riwayat. Guru kita kan. Kredit awas dia duduk mengaji apa? Dia orang semua ambil dengan berguru. Yang popular ni banyak yang mengaji baca buku. Baca buku terhad tuan-tuan. Mengaji berguru ni lain. Yang tu maksud saya sebut kata mengaji kena berguru. Bukan maksudnya mengaji sembunyi-sembunyi. Bukan sembunyi. Mau duduk sembunyi dalam hutan. Tak bisa duduk mengaji berguru, duduk baca kitab, duduk baca buku sendiri lah. Jadi dia diberi pahala kerana makan itu mengikut kehendak Allah, menjadi khalifah, dan mengikut Tuhan suruh ia pilih, suruh Allah Ta'ala, suruh Nabi Adam pilih. Jadi maka hakikatnya, Nabi Adam ni buat yang disuruh, bukan buat yang ditegahnya. Bukan buat apa Allah Ta'ala tegah, tapi buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Mana suruh tu tak ada pun. Yang tu kata kalam ijaz. Tak faham ijaz tu, lagi lain. Syarah tu panjang. Nak faham ijaz tu tanya. Ijaz faham tak ijaz apa? Bukan hijaz nasyid tu. Bukan. Baik, apa kaedah nak selesaikan semua benda-benda yang disebut ni, kisah Nabi Adam ni? Kerana wajib Rasul-Rasul itu bersifat amanah dan mustahil khianat dengan dalil akli dan dalil nakli dan ijma' ulama. Ya. Jadi kalau ada orang kata Nabi Adam ni buat dosa, Nabi Adam buat benda makruh, Nabi Adam buat khilaf aula, menyalahi akli, nakli, ijma' ulama. Siap. Jadi menyalahi ijma' apa? Apa kaedah kita? Antara perkara yang boleh menyebabkan terkeluar daripada ajaran Islam, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Wa man nafa li mujma'i, orang yang menafikan, mengingkari ijma' ulama. Ya. Jadi Nabi Adam ni antara sebagian Nabi Rasul, bila kata mustahil dia buat dosa, ada orang memungkinkan dia buat dosa, ada orang mensabitkan dosa pada dia. Walaupun dosa ni kata dia, dosa ni sebelum jadi Nabi, tak, itu bukan jumhur ulama, menyalahi jumhur, jadi akidah bid'ah tak betul. Bukan dalam kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah, dan dia menafikan ijma' ulama dengan akidahnya wajib i'tiqad Nabi Rasul ni maksum. Siap. Bermula dalil. Kita jumpa nanti akan datang. Apa dalil menunjukkan kata Nabi Rasul ni takkan khianat? Yang dengan sebab itu dia jadi satu kaedah kuat, jadi ayat muhkam, jadi ayat-ayat yang sebut Nabi Rasul ni khianat, semua ayat tu jadi mutasyabihat, wajib takwil. Pasal ada kaedah muhkam, Nabi ni dengan akli dan nakli maksum. Tuan kena faham prinsip nak ambil hukum hakam. Masa situ dulu. Macam omong kita jumpa bab berdalil. Ada soal. Jadi kita banyak cerita malam ni khasnya baca daripada kitab Paku Iman ni. Yang dalam kitab ni, pengarang ni sendiri sebut, Almarhum Tuanku Haji Cik ni, dia tulis dalam kitab dia, kitab Jawi je pun. Nak tengok kitab Arab dia, tu kata tuan-tuan pergi cari tengok. Ulama kita, dia takkan cerita sebarang kan. Dia mesti ada sandaran-sandaran mereka lagi takwa. Saya kenal ingat dia, walaupun saya jumpa ujung-ujung lah. Umur dia sebelum dia meninggal, jumpa pun taklah duduk secara ngaji formal, khusus masa-masa yang panjang. Saya banyak pergi ziarah, tanya-tanya masalah kat dia. Jumpa perjumpaan macam tu je, kenal saya, siapa dia? Tokoh dia, pakar dia, reti dia. Dalam bab akidah baik, fiqah baik, tasawuf baik, tuan anda. Tuan-tuan tak kenal dia, tuan-tuan tak tahu dia. Situ sikit. Ada soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuriika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah.